Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الفاتحة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق وختم لما سبق ناصر الحق بحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Alhamdulillah, kita syukur di atas nikmat kehidupan iman Islam yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Dan pada hari ini kita sambung perbincangan muzakarah kitab Misbahul Munir pada muka surat yang ke-40. Yang tengah-tengah baris 15 daripada bawah. Baris pada bawah. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Kedua daripada 6, yakni kita duk bincang kuliah yang 6. Apa maksud kuliah yang 6? Terbinanya, terbentuknya, terjadinya hukum ni, hukum-hukum syarak ke atas hukuman jinayat ni di atas 6 asas, 6 perkara. Yang pertama, untuk menjaga agama. Nak jaga agama, hukumnya wajib mempertahankan agama kita, kena belajar akidah. Dan yang kita bincang pada minggu lepas. Yang kedua pada hari ini, nak jaga nyawa. Maka kalau orang bunuh, apa hukum had dia? Jadi terbinanya hukum di atas 6 asas ni. Nak jaga agama, macam mana hukum dia? Di dalam agama kita diajar. Nak jaga nyawa, apa hukum dia? Kalau sekiranya terjadi pembunuhan, apa balasan had hukuman dia? Jadi ini perkara yang kedua daripada 6 itu, 6 asas sebagai keluarnya hukum di dalam jinayat ni, iaitulah menjaga nafsi, artinya diri. Maka wajib dipeliharakan dia akan diri daripada mengerjakan yang membinasakan diri sendiri dan yang memberi mudarat akan dia akan diri kita. Jadi untuk menjaga diri kita ni wajib hukum dia bagi kita untuk menjaga diri kita. Dan haram hukumnya kalau kita ni memudaratkan, membinasakan akan diri kita. La dara wa la dira fil Islam. Kita tak boleh mudarat dan memudaratkan yang lain di dalam agama Islam. Itu pasal apa? Kerana untuk menjaga diri kita, terutamanya nyawa kita. Baik, kita tengok lagi. Dan kerana inilah wajib menjaga diri ini, diharamkan bunuh diri dan diharamkan meminum akan minuman yang haram. Seperti minuman yang haram itu arak, dan yang diharamkan pula memakan akan makanan yang haram. Baik, ini di antara kewajipan untuk kita memelihara diri kita yang diajar di dalam Islam. Jadi yang pertama itu wajib kita jaga agama.
Kita kena belajar akidah, kita kena tahu apa perkara yang membatalkan akan Islam, apa perkara yang kita nak jaga agama kita macam mana. Kena belajar perkara-perkara akidah, kena belajar perkara-perkara syariat. Apa yang dibawa oleh Rasul wajib kita terima dan seumpamanya. Yang kedua, pada hari ini kita bincang wajib kita ni mempertahankan, menjaga diri kita. Kita tak boleh mudaratkan diri kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad karamna bani Adam." Telah memulia oleh kami akan kejadian anak Adam. Allah Ta'ala buat kita ni dengan kejadian yang baik. Maka wajib kita syukur di atas apa yang Allah Ta'ala buat. Wajib kita menjaga diri kita. Ni di antara tuntutan kewajipan kepada kita. Jadi kita tak boleh mudaratkan diri kita dan kita tak boleh mudaratkan yang lain. Seperti diharamkan kita ni membunuh. Diharamkan kita ni membunuh. Berdosa hukumnya, dosa besar hukumnya kalau kita bunuh seseorang itu tanpa sengaja. Satu. Yang kedua, dosa hukumnya sekiranya kita melakukan sesuatu perkara yang ke arah membinasakan kita. Itu hukumnya berdosa. Lil wasail hukmul maqasid, bagi sesuatu itu mengikut wasilah. Hukum tu dia mengikut wasilah. Baik. Dan kerana inilah wajib menjaga diri, diharamkan bunuh diri, yakni kita sama ada ke arah untuk membunuh diri kita. Satu, haram. Macam makan makanan yang boleh memudaratkan, haram hukum dia. Ataupun kita ni membunuh orang lain tanpa sebab yang diizinkan oleh syarak, pun berdosa juga. Na'udzubillah. Maka sekiranya kita bunuh orang, maka diadakan hukuman hudud, dibicarakan, diadili. Sebab apa bunuh? Adakah bunuh tu diizinkan oleh syarak ataupun tidak? Maka kalau disabitkan hukuman, nyawa dibalas dengan nyawa. Dia tembak orang tanpa sebab, dia kena jatuh hukuman mati, contoh. Barulah kita ni orang panggil ada pembelaan di atas kematian itu. Kalau tak jadi macam ayam mati, ikut nak tembak mati. Tapi oleh kerana ada undang-undang di dalam Islam, tak boleh sewenang-wenang, haram hukum dia. Bukan sahaja kita ni membunuh manusia, bahkan kita ni diajar kepada kita ihsan kepada binatang. Walaupun nak sembelih binatang yang halal, kita makan daging dia sekalipun, kita kena sembelih dengan ihsan, pisau yang tajam dan seumpamanya. Itu kita belajar bab yang berkaitan dengan sembelih. Dan kalau binatang yang memudaratkan sekalipun, kalau nak bunuh sekalipun, diajar kepada kita. Maknanya Islam ni kalau kita amal betul-betul, dia akan jadi harmoni, dia akan jadi baik, dia akan jadi aman. Pasal apa? Kerana membela segala hak, sama ada hak orang Islam ataupun orang bukan Islam, terbela. Contohnya, tak ada sebab kita pergi bunuh orang bukan Islam. Kita kena had. Kita kena had hukuman dalam hudud, dibicarakan, diadili. Sebab kita tak boleh menzalimi akan diri kita, dan kita tak boleh zalimkan kepada yang lain. La dara wa la dira. Itu kaedah di dalam bab yang berkaitan dengan syariat. Habis. Dan diharamkan pula memakan akan makanan yang haram, seperti darah. Ini najis, tak boleh kita makan. Kenapa? Bahaya.
Terkadangnya kuman dan seumpamanya tu dalam bab sains. Di dalam bab yang berkaitan dengan tabib, perubatan. Begitu juga hukum darah ni najis. Sama ada darah kita ataupun darah binatang, hukumnya najis. Melainkan darah yang dimaaf ni darah yang beku, iaitu hati. Hati ayam, hati lembu, hak tu saja yang diharuskan kepada kita, benda tu suci. Adapun lain daripada tu, sama ada darah manusia ataupun darah binatang, hukumnya najis. Hukumnya najis. Tu kita kena belajar bab fiqh pula. Al-fiqhu al-fahmu. Fiqh itu menuntut kepada faham. Maka kalau darah kita terbahagi dua, ada darah yang dimaaf dan ada darah yang tak dimaaf bagi kita. Contoh kita aksiden. Kita aksiden, darah sikit ni, maka kita lap, basuh dan solat. Habislah, kita buat plaster. Bolehlah solat. Tetapi darah banyak, kena di muka, kena di badan, terseret di tengah di tengah jalan raya, habis berdarah. Kita kata buat apa tak semayang, dia kata nak semayang, lagu mana darah banyak ni. Walaupun banyak, tetapi bukan dengan perbuatan kita, di atas satu qaul hukumnya dimaaf, maka semayang. Nak buat macam mana? Dah dalam keadaan macam tu. Ada darah yang dimaaf, ada darah yang tak dimaaf. Macam kita ni keluar darah ke hidung, orang panggil pecah menyarum, ataupun kena ketik dengan pacat. Zuhur masuk dah, pukul 1:30, darah dah keluar lagi, tunggu sebentar. Pasal apa? Kerana ada harapan untuk dia berhenti. Tunggu Ustaz, tunggu 15 minit ada kering lah, basuh mandi, basuh, solatlah. Sebab ada harapan untuk kering, untuk berhenti. Tapi ni tak ada harapan nak berhenti lagu mana, dah habis semua, muka, tangan seret, dia tak. Kena jalan raya. Maka pada ketika itu, walaupun banyak sekalipun, dimaaf akan dia, dengan beberapa syarat yang tertentu yang kita belajar dalam bab yang berkaitan dengan darah. Macam orang istihadah, haid sekurang-kurangnya sehari semalam, sebanyak-banyak 15 hari 15 malam, tiba-tiba datang 20 darah 20 hari, maka yang 5 tu bukan haid, namanya istihadah. Apabila istihadah wajib solat. Nak solat macam mana darah? Maka adalah kaedah-kaedah yang kita belajar dalam fiqh. Apabila masuk waktu kita basuh darah tu, maka kita tampal. Di dalam kitab orang panggil tahaffuz, memelihara. Kita tampal dengan benda-benda yang boleh menyekat darah. Kemudian kita berwuduk, tutup aurat dan solat selalu. Walaupun darah, dimaaf. Begitu juga kita aksiden darah banyak, dimaaf. Dia kata apa tak semayang, dia nak semayang lagu mana darah. Tu kena mengaji bab fiqh. Al-fiqhu al-fahmu. Fiqh itu menuntut kepada faham. Alhamdulillah, cikgu dah bincang dengan Syekh Aminuddin kemarin. Kita minta Syekh Amin untuk menjawab soalan-soalan fiqh, terutamanya yang berkaitan dengan kita sekarang ni. Contohnya puasa, kena pergi tes, cucuk hidung, batal ke tak? Tu Syekh Amin nak jawab. Kita tak boleh ikut nafsu kita. Dia kena ada kaedah dibahas, mengikut kaedah di dalam kitab-kitab, nas-nas yang daripada kitab yang muktabar. Kita tak boleh reka cara kita. Kita tak boleh reka cara kita. Habis itu. Baik. Kemudian tak boleh memakan untuk menjaga diri ni. Maka wajib kita memelihara diri kita. Maka dalam menjaga diri kita tu, diharamkan kepada kita makan makanan yang haram. Seperti darah dan sebagainya daripada darah, yakni benda-benda yang
memudaratkan. Macam mula-mula virus corona ni mula-mula terjadinya di negeri China. Di negeri China. Apa? Dikatakan datangnya asbab daripada kuman yang ada dalam kelawar. Dia buat su. Di Wuhan. Maka maka dalam Islam ni diharamkan kepada kita memakan makanan yang diharamkan oleh syarak. Lepas tu orang petua, kalau sakit penat telan nak kelawar, bagaimana? Maka kalau belum sampai had mudarat, cari ubat lain. Habis nak mati dah, kalau tak makan mati. Doktor kata yang adil, Islam yang adil doktor tu. Maka pada ketika tu baru makan. Tapi kalau belum dibuktikan dan masih ada ubat yang lain, maka tak boleh kita memilih daripada benda yang memudaratkan itu. Benda had najis, selagi mana tak sampai kepada had mudarat, tak sampai kepada had kalau tak ambil mati, maka pada ketika tu kalau boleh cari ubat lain, kita cari ubat lain yang dulu. Cari ubat lain dulu. Dia petua apa? Penat-penat. Orang tua-tua kata makan empedu ruan, ikan ruan. Nak buat guna? Orang tua-tua ambil empedu ikan ruan, bubuh dalam basuh, bubuh dalam pisang telan. Empedu tu najis ke? Tak. Maka hak tu boleh kita pertimbang. Boleh kita pertimbang. Ni suruh makan nak kelawar hak tu dan dulu. Tanya doktor dulu, boleh ke tak ni? Jangan terpa buat orang petua macam-macam. Jadi kita minta nasihat daripada pakar-pakar yang khusus di bidang dia. Pakar-pakar yang khusus di bidang dia. Habis itu. Kalau tak rosak, kalau tak menjadi mudarat, hukumnya adalah haram. Diri kita pilih tu berdosa. Habis. Maka wajib jadi dan diharamkan meminum akan minuman yang haram seperti arak, dan diharamkan pula memakan akan makanan yang haram seperti darah. Darah ni hukumnya najis. Dia buat perubatan, dia kata perubatan Cina ni, kita ambil ulang, kita ambil darah ulang senduk tu minum panas badan, campur dengan herba. Jangan. Cari ubat lain dulu. Kerana apa? Kerana benda ni diharamkan. Darah ni adalah benda yang najis, yang haram. Selagi tak sampai hak darurah. Apa dia darurat? Ad-darurah syiddatul hajah. Tepik sangat. Memang sampai hak nak mati dah. Hak nyawa duk naik dah. Depa kata kena makan, tak makan tak boleh. Tak apa. Tapi duk segak elok-elok ni cari ubat lain. Begitu juga ad-darurah syiddatul hajah, itu takrif dia. Lepas tu iza daqa ittasa'a. Itu kaedah di dalam bab yang berkaitan dengan darurah. Dan sebagainya daripada benda-benda yang haram dimakan. Benda-benda yang mendatangkan kemudaratan, seperti binatang-binatang yang ada racun. Contoh ikan buntal. Itu benda-benda yang beracun. Dan yang lain-lain lagi. Daripada perkara yang membinasakan diri, itu tak boleh. Macam mana? Seperti dadah. Asal tujuannya perubatan, tetapi apabila guna lebih jadi mudarat. Begitu juga ketum, asalnya tujuan perubatan, tetapi oleh kerana banyak dia jadi mudarat. Maka tak boleh, hukumnya berdosa, hukumnya kalau kita mencampakkan diri kita kepada ke arah yang berkaitan merosakkan akan tubuh badan kita. Itu tak boleh. Itu kita kena rujuk kepada pakar-pakar perubatan, tabib, doktor-doktor
terutamanya doktor-doktor yang adil daripada orang Islam yang dipercayai akan amanah mereka itu dengan ilmu yang mereka berikan kepada kita. Habis. Baik. Bab yang berkaitan dengan ketum ni di Thailand, di markah ialah anak tok guru tu dekat 30 juzuk nak habis. Tapi oleh kerana duk minum ayak ni, dia tinggal habis 30 tu, dia jadi melelong, hidup tak sempurna, na'udzubillah. Tu bahaya. Tu bahaya. Dia campur hak nu, dia campur hak ni. Buh ubat batuk dan seumpamanya. Tu perkara-perkara yang merosakkan. Kita tak boleh sekali-kali nak cuba benda-benda yang menyebabkan mudarat kepada diri kita. Ketiga daripada 6 tu, perkara yang ketiga, iaitulah akal. Wajib kita menjaga akal. Maka wajiblah memelihara akan dia akal-akal daripada menggunakan barang yang merosakkan akal dan menghilangkan akan dia akal-akal. Maka kita tak boleh dah ambil benda-benda yang boleh merosakkan akal, seperti isap gam sampai jadi sembang sorang-sorang. Na'udzubillah. Gam tu kita boleh kata lagi lah, ada hak kat kampung-kampung dulu ni, lembu berak, tunggu lembu berak ambil pekuk, hidu najis lembu. Na'udzubillah. Akal ni Imam Syafi'i dia bagi petua, nak tajamnya akal dia ada beberapa benda. Yang pertama, jangan tengok kemaluan. Yang kedua, jangan makan benda-benda yang masam. Yang ketiga, jangan makan kepala ikan. Yang keempat, kena berwangi-wangian. Busuk menumpulkan akal kita. Cuba kita masuk dalam tanah, bau tu Allah, 2 minit kita duduk tu, keluar-keluar dia jadi bela, menumpulkan akal. Maka kita ni disunatkan berwangi-wangian. Itu sebab rumah orang Arab dia bakar bukhur. Bukan duk turun jin. Hak jin tu hak tok bumah duk guna kemian. Hak kita digunakan sunat kita mewangikan rumah kita ni dengan bukhur. Mahal. Pergi beli di Pekan Rabu tu 100 lebih harga dia. Kalau belah Arab murah. Ada jenama-jenama dia juga. Begitu juga minyak wangi, tapi pilihlah minyak wangi yang elok-elok. Ni kita pakai bukan kuih wangi, kuih pening kepala orang tepi. Pilih hak lembut. Hak yang lembut dan seumpamanya tu. Habis itu. Hak paling baik sunnah rasulnya iaitulah kasturi, minyak wanginya. Amber dan seumpamanya. Tu hak jenis lama-lama. Hak baru-baru ni dia buat banyaknya bukhur. Kalau kita beli minyak wangi bukhur yang mahal, yang paling mahal sampai di Mekah pun jual mahal, iaitulah kayu gaharu negeri Kemojau. Dia timbang ratus-ratus ringgit kayu dia saja. Kita tanya, ni bukhur? Ya, minyak wangi bukhur. Negeri mana? Dia kata Kemojau. Harga dia kadang-kadang 50, kadang-kadang 100. Pernah saya tengok 1000 sebotol kecil ni. Ulama daripada Madinah beli sebab dia asli mai daripada Kemojau. Habis itu. Dia bau kayu. Bukhur tu minyak wangi yang berbau kayu. Kalau beli hak elok tu kita pakai, kita sedut, dia lapang akal kita. Atau Imam Syafi'i kata wangi-wangian ni melapangkan akan fikiran kita. Ni duk hidu tak lembu belah-belah kampung, na'udzubillah. Itu merosakkan akal-akal. Habis. Ketiga daripada 6
itu iaitulah memelihara akan akal. Maka wajib memelihara akan dia akan akal daripada menggunakan barang yang merosakkan akal itu. Kita tak boleh guna benda-benda yang merosakkan akal. Dadah, arak, gam, ketum, tu barang-barang, benda-benda yang boleh merosakkan akal fikiran. Tak berkembang, dia tak fikir kot lain dah, duk fikir ke hala tu lah. Jadi kalau kita tengok anak-anak Melayu kita, macam mana mereka nak pimpin masa hadapan kita. Tak ada motor, nak motor beli motor up tayar, dah ada motor geng dengan minum ketum, lepas tu pergi ke dadah. Allahu Akbar. Na'udzubillah. Kita minta Allah Ta'ala pelihara, minta Allah Ta'ala selamatkan anak bangsa kita, terutamanya anak-anak cucu cicit, zuriat-zuriat kita. Moga-moga Allah Ta'ala peliharakan akan hal agama dan kehidupan mereka yang lebih dahsyat. Nak mai ke depan ni fitnah yang amat dahsyat. Moga-moga Allah Ta'ala jaga dan pelihara mereka. Mana di antara memelihara akal tu duk gila dengan game, tak makan, tak sembang orang, duk bilik sari-sari, tak keluar, mandi pun tak. Bahaya, boleh rosak akal. Tu kena jaga. Kita kata game tak apa, bukan arak kot, game bukan candu. Hak tu je passion lain pula. Dia galik sampai ke benar tu, sampai mata merah, mandi tak, makan tak. Na'udzubillah. Itu kena jaga, boleh merosakkan akal. Kalau kita pergi kepada kita tanya doktor, ni dia ada satu penyakit, nama dia tu. Dia galik, dia tumpu pada benda tu satu-satu, tak fikir dah. Kita duk penin nak tok mengaji ni, tindih ni nak tok ke mana? Kita keluk kot ni. Alhamdulillah. Makanan hati ni dua. Yang pertama rohani, yang kedua jasmani. Kalau banyak makan kot dunia, hak jasmani ni, hak rohani ni dia tak mau. Tengok budak-budak lah, masjid dia tak main. Pasal apa? Kerana dia lebih makanan kot hala keduniaan. Covid. Tu di antara kita kena jagalah, walaupun tak boleh main masjid dan seumpamanya, suruh depa semayang sampai masa semayang sampai masa. Tu kita kena jaga akal dan menghilangkan akan dia. Haram hukumnya merosakkan akal dan menghilangkan akan akal itu dengan asbab-asbab daripada apa-apa yang kita ambil ataupun apa-apa yang kita buat. Itu hukumnya berdosa. Dan kerana inilah, kan kita Habib Muhammad Al-Jufri mai, dia boleh Allah Ta'ala bagi kelebihan buat ubat. Lepas tu adalah satu orang ni, budak perempuan, dia duduk di U. Lepas tu duduk di rumah ni kemurungan, makan mandi tak menentu semua. Ayah dia kata ni kena buat dengan orang dah. Kita lagu tu semua tuduh jin. Jin pun bening dengan kita. Lepas tu pergi ke Habib. Mak dia baru meninggal, pak dia kahwin lain. Mak tiri dia tak faham dia. Dia duduk di sekolah dia, duduk di universiti, dia sibuk dengan program. Balik rumah tak tahu nak buat apa, PKP. Tekanan. Apabila tekanan lagu tu, Habib baca ru'yah, baca. Dia tak lawan. Kalau ada jin, dia makin tempik, dia lawan. Tak lawan. Habib kata ni bukan masalah jin ni. Keluarga macam mana? Habanglah mak meninggal, mak tiri. Habib ni Allah Ta'ala bagi kelebihan kepada dia. Lepas tu dia kata, suruh isteri muda ni, mak baru ni, balik rumah kampung dia dulu. Jangan bagi budak ni nak rawat dulu. Apabila sedap-sedap, dia kata, ayah mana mak? Dia kata, mak balik. Dia kata, tak apa, panggil balik. Dah sedap elok dah, balik. Tak apa. Masa dia tekanan tu, dia tak boleh tengok muka mak tiri dia tu. Tapi dah elok dah. Dah jadi elok, tekanan dia tu dah hilang.
Allah Ta'ala bagi kelebihan doa pada alim ulama. Maka dia tanya ayah mana mak? Dia kata mak, makcik balik rumah. Dia terpanggil balik lah, kesian kat dia. Dia jadi boleh terima balik. Itu maknanya kita kena memelihara supaya tak rosak akal kita. Habis tu. Tu orang-orang sufi, alhamdulillah, mereka ada yang dikatakan zikir, asyik dengan zikir, asyik dengan selawat, asyik dengan mengingati Allah Subhanahu wa taala, tak terganggu dengan benda lain, maka sihat sejahteralah akal, hati dan yang dikatakan roh mereka itu sihat. Tapi yang menyebabkan tak sihat serabut banyak, dunia, kita kena fikir dan seumpamanya. Tetapi jangan sampai merosakkan akan akal fikiran kita. Dia kena ada had. Itu dalam Islam, khairul umur awsatuha, sebaik-baik pekerjaan itu sederhana. Sebaik-baik pekerjaan itu sederhana. Habis. Dan menghilangkan akan dia akan akal hukumnya haram. Dan kerana inilah disyariatkan had hukuman bagi orang yang meminum akan minuman yang memabukkan, arak. Kalau minum arak, dia dalam Islam memutuskan kalau dia minum dengan pilihan dan sengaja, diputuskan hukuman 40 sebartan ke 80. Nak kurang 20 tak boleh. Kita kata 20 jadi kesian kat dia, tak boleh, kena 40. Had. Sampai 80, nak lebih kita kata kita buh 85. 5 tu tak boleh bagi lebih. Tetap 4 ke 80, 40 ke 80. Lebih tak boleh, kurang tak boleh. Mengikut kebijaksanaan hakim syar'i itu. Habis. Baik. Jadi hukuman ni yang pertama, contoh kalau minum arak, pasal serbat, moga-moga dengan serbat ni dia isap untuk menjaga akal dia, kalau tak kuih rosak. Satu. Yang kedua, untuk bagi dia berhenti, harap-harap dia mengambil ibrah pengajaran. Yang kedua, untuk menggugurkan dosa dia. Kalau di dunia tak kena, akhirat tetap kena. Tapi kalau di dunia kena, insya-Allah di akhirat dia bersih. Itu untuk menyucikan. Dua hikmat hukuman ni kepada kita. Yang pertama untuk menyegah kemaksiatan, dan yang kedua untuk menghapuskan dosa kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Di dunia, akhirat insya-Allah datang dengan keadaan yang bersih. Dan menghilangkan dia akal-akal tu. Dan daripada kerana inilah disyariatkan had, haram kita menghilangkan akal, merosakkan akal-akal. Maka oleh kerana inilah syarak memberi hukuman bagi yang meminum akan minuman yang memabukkan, dan membiarkan akan dan membayar akan dia ke atas yang menghilangkan akan dia. Kena bayar ganti rugi. Contoh, bayar dia ni macam mana? Kita pergi potong telinga orang tanpa sebab. Apa hak dia? Apa dia dia? Itu adalah fiqh. Kalau kita pergi cucuk ongkong orang sampai dia bisu, apa bayaran dia dia? Kalau tak nanya, buat orang terlepas, buat orang terlepas. Ni tak. Dalam Islam, kalau buat benda ni, diadili. Kalau bagi hilang akal, apa dia dia? Kalau membunuh, apa hak dia? Kalau yang berkaitan dengan cedera anggota tangan seumpamanya, kaki seumpamanya, sifat perkata umpamanya, apa hukum dia? Kalau nyawa tetap 100 ekor unta. Pasal apa? Ni maknanya nak cegah jangan kita ni menzalimi akan orang lain. Yang kita duk bicara ni menjaga akan akal kita. Habis. Yang keempatnya, wajib kita memelihara akan nasab, yakni keturunan kita. Kita kena wajib menjaga keturunan kita. Maka dibetul inilah ulama dia minta kepada orang yang melahirkan anak ni
baca 100 kali inna anzalna fi lailatul qadr. Baca inna anzalna tu 100 kali, moga-moga Allah Taala jauhkan, hindarkan anak ni daripada terjebak di dalam keadaan zina. Nauzubillah, la taqrabu zina, jangan hampiri zina itu. Ni akhir zaman ni perkara ni menjadi kebiasaan. Tapi kalau dulu tahu kata dia buat balik anak zina, dia halau hamba kampung, jangan duduk kampung kami, malu. Lah ni perkara ni dah jadi kebiasaan oleh kerana keadaan yang berubah. Tok Isaleh rahimahullah dia kata dulu ni kami jajah mandi telanjang laki perempuan tak ada rasa apa. Lah jangan tebang dia kata. Jangan tebang tu jangan biar. Lah jangan tebang dia kata budak-budak lah. Pasal apa? Keadaan yang berubah. Dengan handsetnya, dengan gambar-gambarnya, dan perkara-perkara yang lain yang menyebabkan keadaan ni menjadi cabaran bagi kita. Inilah yang dinamakan fitnah akhir zaman. Maka kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala, moga-moga Allah Taala pelihara diri kita supaya tak jatuh dalam keadaan zina. Anak-anak kita moga-moga tak terjatuh dalam zina. Begitu juga isteri, suami, begitu juga cucu cicit, zuriat-zuriat. Moga-moga Allah Taala jauh daripada perbuatan zina ini. La taqrabu zina, jangan hampiri zina. Kalau kita mengamati cakna kepada perkara perihal masyarakat, remaja, muda-mudi kita, apa yang berlaku sekarang, perkara ni menjadi kebiasaan di sekolah-sekolah. Nauzubillah. Tutuk Isaleh kata seks ni pendidikan tak payah ajar. Dia kata mu tengok lembu rebau tak belajar pun dia beranak. Nak ajar apa? Hukum yang berkaitan dengan munakahat. Haram zina, kena nikah, ini. Ajak ke arah kepahaman. Dan perkara pokoknya iman. Kalau ada iman, dia takut berdosa. Kalau tu kena kembali kepada hukum hakam yang dikatakan fardhu ain yang telah diprogramkan oleh Allah kepada Rasul mengajar kepada kita iman, Islam dan ihsan. Belajar tu iman, Islam dan ihsan. Belajar betul-betul dengan niat kerana Allah, tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf. Barulah dia faham agama itu dengan mantap. Ni dia kata pasal apa di tafsir duk berlaku liwat lah apalah. Duk mengapai saja tauhid tak mengaji. Tu jawapannya. Kalau betul-betul mengaji fardhu ain, tak berani walaupun buat. Dia buat cara dia. Time semayang dia kena semayang, zina dia takut, dia tak boleh. Kerana yakin kita hamba Allah sebagai Tuhan. Itulah awwaluddin ma'rifatullah, awal-awal agama kena kenal Allah. Ini tarbiyah yang Rasul bentuk masyarakat sahabat dengan iman. Dia tahu apa hak wajib, apa hak haram, apa hak boleh, apa hak tak boleh. Dia lagu tu. Tu kena kembali kepada ilmu fardhu ain. Tauhid, fiqh, tasawuf. Faham hak tu, insya-Allah kita duduk dalam keadaan moga-moga Allah Taala selamatkan diri kita dengan agama di dunia dan di akhirat. Habis itu. Ini kita doa supaya Allah Taala jaga kita semua. Di samping kita kena kawal terutamanya handset. Kita sayang ke anak silap cara. Sayang, kesian kat dia tak ada handset, orang lain pakai dah belakang, beli. Apabila beli, kadang-kadang tekan YouTube gambar lain, dia naik juga gambar lain, tekan. Na'udzubillah. Daripada dia tengok, maka dia nak cuba. Daripada nak cuba, itulah yang dikatakan hampir kepada zina. Sedangkan Allah Ta'ala berfirman, la taqrabu zina, jangan hampiri zina. Jangan kata nak buat, hampir tak boleh dah. Di antara perkara hampir, tu dia. Video YouTube dan seumpamanya media-media masa kita kena kawal.
Nah, dan begitu juga pergaulan kita kena tengok. Nah, benda ni berat, minta Allah Taala jaga anak-anak kita di akhir zaman ni. Cucu cicit kita moga-moga Allah Taala pelihara. Lala ni apa masalah dia? Berlaku laki, suka dengan laki. Gay. Nah, Allahu Akbar. Orang Melayu, anak Melayu banyak. Nah, macam-macam keadaan yang berlaku sekarang ni. Kalau kita tengok dalam Facebook, kita boleh tahu dah mana kawan mereka. Kalau tim mengaji, dia buh mengaji macam cikgu kita tengok mengaji berjalan lah tim dia tu. Tapi kalau kita tengok Facebook, kita boleh tahu dah siapa rakan dia. Oh, masya-Allah. Ni gen LGBT. Ni grup-grup puak laki suka dengan laki ni. Kita boleh tengok dah, kita boleh detect. Itu kalau polis, dia boleh kesan. Tak gaduh polis, kita tengok pun boleh tahu dah siapa kawan dia. Banyak sangat perkara ni yang berlaku dalam masyarakat kita. Tu hak baru-baru ni macam-macam lah. Sugar daddy lah apalah. Pi duduk dengan pensyarah tidur dengan pensyarah, dia bagi A semua. Tu upah dia. Allahu Akbar. Tak ada duit, dah nak duduk mewah macam orang lain di U, maka malam-malam tidur dengan orang. Ini kita doa, ya Allah, selamatlah anak-anak kami, selamatlah zuriat-zuriat kami, jagalah iman mereka. Tak mampu kita di akhir zaman ni, la haula wala quwwata illa billah. Tak mampu kita nak tolak mudarat, keburukan, kejahatan, kemaksiatan, dan tak mampu kita buat kebaikan melainkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Punca dia hak besar sekarang ni telefon. Hak tu punca dia hak besar. Kalau tak ada tu selamat. Tapi tak ada tu payah. Dia tengok Facebook, dia kenal dengan kawan ni, dia mula kawan. Apabila mula berkawan, dia mula jinak. Apabila mula jinak, mula rapat. Bila mula rapat, dia jadi macam-macam. Sampai berlaku pisah, na'udzubillah, kita minta jauh suami dengan isteri. Suami, isteri elok-elok di rumah. Dah nyata dah bagi kita membina kebahagiaan yang nyata, tetapi khayal di alam yang lain yang belum nyata. Sehingga berpisah, na'udzubillah, suami dan isteri. Kita minta jauh, kita minta Allah Ta'ala jaga. Benda ni benda yang fitnah yang besar di akhir zaman ni. Halangan utama yang paling besar di atas kerohanian kita ni, iaitulah media, iaitulah gadget, iaitulah media-media sosial kita. Kadang-kadang mengaji elok dah, buka-buka YouTube ni, guni pendapat ni, duk celaru apa mengaji hak kita, faham hak kita. Kalau hak tu macam-macam disebarkan dalam tu, Syiah ada, liberal ada, plural ada, duk pi dengar banyak-banyak apa, belajar hak kita. Tu daripada ulama-ulama yang menjaga kerohanian, depa kata jangan banyak mendengar perkara-perkara yang lain selain daripada pandangan ahlu sunnah wal jamaah. Kita kena banyak buka hak ahlu sunnah wal jamaah, dengar Syekh Fahmi, dengar Syekh Nordin, dengar orang-orang yang kita siqah dalam menyampaikan manhaj ahlu sunnah wal jamaah, supaya kita tak keliru. Ni kita duk puasa Syakban, Rejab, Syakban, Ramadan, tiba-tiba puasa apa-apa tak ada syariat. Penin kita. Duk dengar apa-apa hak kata tak ada puasa, kita dengar hak yang boleh puasa. Buka kuliah Syekh Amin, Habib Ali Al-Hamid, Syekh Fahmi Zamzam, Syekh Nurdin Marbu Al-Banjari. Kalau di Indon, Ustaz Ali Hidayat, Ustaz Abdul Somad. Ni kita yakin akan keilmuan dan jalur pengajian mereka. Kalau Ali Hidayat mengaji di Morocco. Tu maknanya kita tahu akan sanad pengajian tu supaya kita tak rosak. Ini sistem kita yang kita kata belajar sistem turas, ini sistem kita. Nak ambil ilmu tu mesti daripada guru yang bersanad. Syekh Fahmi siapa guru dia? Abuya Syekh Muhammad Alawi Al-Makki, orang Mekah. Di antara guru dia Abah Guru Sekumpul. Syekh Nordin siapa guru dia? Dia pernah belajar dengan Syekh Yasin Al-Fadani. Dia pernah belajar di Mekah, dia pernah belajar di Mesir.
Begitu juga Syekh Aminuddin, siapa guru dia? Iaitulah Syekh Nurdin Marbu Al-Banjari, Syekh Zaki Ibrahim. Yakin ilmu dia. Itu kita kena ambil ilmu daripada guru yang bersanad. Ni tak tahu mengaji mana, tiba-tiba segera. Tiba-tiba pelik. Hak ustaz ni kata ni, dia kata, penin kita. Tak payah penin. Belajar, hak kita belajar seperti mana duk ada dalam kitab, seperti mana yang disampaikan oleh guru-guru yang siqah, maka itu pegangan kita. Itu pegangan kita. Supaya itu termasuk jaga agama. Kalau tak jaga, hak tu keliru kita. Penin. Untuk menjaga agama, di antara dia hak tu kena jaga supaya akidah kita tu kuat, berpegang dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, istiqamah dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, bersama dengan ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau dak penin, hari ni kita Sunni, esok jadi Syiah pula. Penin. Kita jangan duduk dalam penin tu. Saleh kata kita mengaji bagi hilang keliru. Kita mengaji bagi hilang ragu-ragu. Kita mengaji bagi clear yang ada pada kita, keyakinan untuk kita amal itu. Habis. Baik. Kita tengok lagi. Tu yang pertama jaga agama, yang kedua jaga nyawa, diri kita tak boleh mudarat, yang ketiga menjaga akal, yang keempat menjaga nasab. Moga-moga Allah Ta'ala pelihara agama. Moga-moga Allah Ta'ala pelihara keturunan-keturunan anak cucu cicit kita. Keempatnya, yakni menjaga nasab, yakni keturunan. Maka wajib atas mukallaf memeliharakan nasab dengan bahawa menjauhi ia seorang daripada mengerjakan perkara yang merosakkan nasab. Dan kerana inilah diharamkan berzina dengan sekeras-kerasnya, dan haram pula pergaulan di antara lelaki dan perempuan yang ajnabi. Itu tak boleh duduk dua-dua. Dia perempuan, kita laki. Tak apa kot, kita ni bukan ada nafsu dah. Hak buat buah tu bahaya. Syaitan ni dia pandai. Dia pandai. Tu kita kena jaga betul-betul. Kita tak boleh terlalu sangat bergaul dengan begitu rapat di antara lelaki dan perempuan yang bukan ajnabi. Contoh, laki tu tua dah, perempuan tu muda. Dia kata tua dah. Tua, kita tak mau kat dia, dia mau kat kita. Perempuan ni kita muda lelaki, perempuan ni tua dah. Kita tak mau kat dia, sekali dia mau kat kita. Tu ditegah kepada kita. Tu bahaya. Tu di antara perkara kita kena jaga. Dan diharamkan pula menedahkan aurat perempuan di hadapan lelaki. Mendedah aurat perempuan di hadapan lelaki. Aurat ni kalau dalam sembahyang hanyalah menutup warna kulit. Tetapi di luar sembahyang haram hukumnya sekiranya mendedahkan bentuk badan itu sehingga menaikkan syahwah kepada seseorang itu. Berdosa hukum dia. Pakai pakaian yang ketat, bukan sahaja tak tutup aurat, bahkan kalau tutup sekalipun ketat, berdosa juga, kerana menaikkan nafsu orang yang melihat. Itu kita kena menjaga aurat di hadapan lelaki, yakni bagi perempuan. Begitu juga lelaki. Kalau orang perempuan yang ajnabi, yang halal kita kahwin, setengah pendapat kata kita kena tutup juga badan kita. Dalam sembahyang kita, aurat lelaki pusat sehingga lutut, atas pada pusat, bawah pada lutut. Tapi di hadapan perempuan yang ajnabi, setengah pendapat kata badan pun kena tutup bagi lelaki. Ni orang main rumah kita, dia tu perempuan janda, kita tak pakai baju lelaki, tu pun tak boleh juga.
Tu disebut di antara aurat dalam sembahyang, aurat di luar sembahyang, aurat lelaki dengan lelaki di luar sembahyang, aurat lelaki dengan perempuan yang ajnabi di luar sembahyang. Tu di antara pendapat-pendapat ulama untuk menjaga. Supaya apa? Nak jaga benda ni supaya tak berlaku perkara-perkara yang haram. Habis. Dan perempuan yang ajnabi, dan haram pula mendedahkan aurat perempuan di hadapan lelaki. Begitu juga lelaki haram mendedahkan aurat di hadapan perempuan yang yang halal dinikah, kerana ia mendedahkan aurat sebab bagi keinginan nafsu yang menjadi tangga bagi berzina. Jadi jangan kita buka ruang-ruang untuk berzina. Itu dalam hukum fiqh, orang perempuan ni dia kena suara cengeng orang lelaki. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Janganlah kasak main tu. Waalaikumsalam. Hari ni kuliah apa? Kuliah Syekh Sa'ad. Lagu tu. Kuliah Syekh Sa'ad. Siap. Saat lagi dia hak ni janda, hak ni pula boleh kota 3. Tak apalah kalau menikah. Kalau dia jadi benda hak tak elok. Tu diajar untuk menjaga daripada terjebak di dalam perkara zina ini. Tu Islam dia ajar. Tu bagi orang yang mati suami, dia ada iddah mati. Bagi orang yang bercerai hidup, dia ada iddah hidup. Pasal apa? Takut pergi menikah sebelum habis iddah. Tujuan iddah tu untuk membersihkan rahim. Tiba-tiba menikah sebelum habis iddah. Kalau lagu tu tak bersih, takut bercampur benih. Tu Islam sampai setara tu memelihara akan nasab, keturunan yang berkaitan dengan nasab seseorang itu. Dan haram pula berkhulwat laki-laki dengan perempuan. Duduk bersunyi-sunyian. Tak apa kot, kita nak buat kerja agama ni, nak mesyuarat ni, duduk laki dengan perempuan dua-dua orang, tak ada orang lain, tak boleh. Jangan duk buat tak apa kot. Hukum bukan ikut nafsu kita. Hukum itu hukum. Panggil orang lain ataupun duduk di tempat yang awam. Tutup risalah tua dah. Kalau orang perempuan nak jumpa dia kata ni, "Meh, teman aku." Kira apa dia nak? Tu warak. Baik. Kita tengok. Dan haram pula berkhulwah di tempat bersunyi-sunyian lelaki seorang dengan perempuan yang seorang dan sebagainya daripada perkara yang menjadi sebab bagi merosakkan nasab. Tu kena jaga. Tu perempuan kalau nak musafir kena ada teman. Kalau tak ada waris sekalipun, orang perempuan yang adil yang boleh bersama-sama dengan perjalanan kita. Pasal apa? Takut terjadi perkara-perkara yang macam ni. Na'udzubillah. Allahu Akbar. Law ni macam-macam. Law ni macam-macam. Hak tak habis iddah, dia kata habis dah nikah. Macam-macam. Hak tak bercerai, kata bercerai, nikah. Kalau duduk jabat agama, dia tahu macam-macam masalah. Macam-macam yang berlaku. Na'udzubillah. Kita minta Allah Ta'ala pelihara anak kita, cucu cicit kita. Kelimanya kemaluan, menjaga kemaluan dan kehormatan. Kemaluan ni bukan maksud kemaluan kita, maksudnya muru'ah, maruah, image, harga diri. Hak jaga kemaluan dalam bab jangan berzina tadi. Hak ni maksud kemaluan dan kehormatan ni muru'ah, maruah, image, harga diri. Maka wajib dipelihara akan dia akan muru'ah dengan menjauhi seorang daripada mengerjakan dan melakukan perkara-perkara yang menghilangkan akan kemaluan, yakni muru'ah, menjatuhkan kehormatannya. Kita kena jaga jangan bagi jatuh kehormatan diri kita. Kita orang agama,
tiba-tiba duduk binun depan kelak malam. Depa kata dia ni jadi kau mana? Jadi fitnah. Walaupun kadang-kadang dia niat tu betul. Dia kata nak berdakwah, tetapi kalau kita terjumuh dalam perkara tu boleh menjatuhkan imej kita, muruah kita. Nah. Baik. Lepas tu nak buat lagu mana? Kita nak dakwah orang kelak malam ni. Kita ajak 3-4 orang gentok lepas, jangan pergi seorang. Pergi seorang pula tak akan kepiahkan selak jin. Dia kata tu dia. Padahal dia lagi nak dakwah, tapi niat dia betul, cara dia tak kena. Maka terjatuh di dalam fitnah, menjatuhkan maruah dia sendiri. Tak boleh. Tak boleh. Walaupun kadang niat kita betul, tapi cara tak kena. Tak boleh. Kita membukakan ruang fitnah itu kepada diri kita, na'udzubillah. Tak boleh. Kena menjaga kehormatan. Habis. Maka kerana inilah dijatuhkan hukuman akan orang yang menuduh ia orang yang menuduh akan yang berjurus berbudi perketi, berjuruh bahasa tani. Orang yang menuduh orang yang berjuruh, dia ni orang betul, berjuruh, budak ni berjuruh. Bahasa tani. Budak ni berjuruh, budak ni betul, Tiba-tiba tuduh orang hak betul tu. Berjuruh ni apa? Budi perketi yang baik, orang yang ada akhlak. Tiba-tiba kita pergi tuduh dia berzina. Orang hak tuduh tu dan ditakzirkan akan orang yang menuduh ke atas orang yang tidak berjurus itu. Maka orang hak tuduh kepada orang hak betul itu kena hukuman. Hang tuduh dia zina, mana saksi? Tak ada. Mana bukti? Tak ada. Hang kena rotan 80. Pasal apa? Kalau dak naya dia baik, tiba-tiba orang tuduh, tak ada bela. Maka Islam dia bela. Kalau orang tuduh tanpa ada saksi dan bukti, orang yang tuduh itu dihad. Kena takzir. Ataupun dinamakan khazaf. Dalam yang berkaitan untuk membela muruah, kehormatan, imej, harga diri kita, supaya tidak dituduh tanpa asas. Kalau tak naya, di akhir zaman ni orang tuduh lagu ni, orang tuduh lagu ni, naya kalau tak ada bela. Tambahlah pula depoh, na'udzubillah lah, kita minta jauh boh gamak kita, minta derma, kita tak tahu apa. Daklah hak orang nak bagi itu pun buat apa betul sangat. Nom buat tu pun lain dah. Cara dia bercakap tu pun lain dah. Kalau betul guru kita, mai tanya betul ke ustaz nak kena guna duit? Jangan. Maka di situlah ada pembelaan di dalam agama kita. Kalau sekiranya berlaku macam ni, kita seseorang tu betul dengan agama dia, tiba-tiba dituduh berzina, orang tuduh dia tanpa bukti, tanpa saksi, maka orang yang tuduh orang betul tu, tanpa bukti, tanpa saksi tu, orang hak tuduh tu kena hukum. Pasal apa? Supaya tidak sewenang-wenangnya memfitnah akan orang lain. Dan diharamkan sehingga jahat sesama sendiri, dan diharamkan pula membongkarkan rahsia sama-sama sendiri. Ini kena jaga akan kehormatan. Itu dalam negara dia ada janji setia, taat setia. Kalau bocor rahsia negara kepada orang lain, dia kena hukuman. Ni sehari dua ni, Korea meduk di Malaysia, hack sistem di Amerika. Maka depa ni dapat tahu kata orang Korea ni duduk di Malaysia, kerajaan Malaysia serah orang Korea ni kepada Amerika. Terus dalam masa 2 hari 48 jam Korea memutuskan hubungan dengan Malaysia, Malaysia memutuskan hubungan dengan Malaysia. Ni bunga-bunga fitnah nak jadi berkelahi. Kita
Kita minta doa, ya Allah, bukan sahaja Covid ni ujian kepada kita, bahkan fitnah keamanan. Kita minta Allah Ta'ala jaga negara kita daripada keburukan, jauh daripada keburukan. Minta kita ni sejahtera, aman, tanpa peperangan. Ni bunga-bunga dah, dia nak jadi dah. Kita minta doa. Kita tak mau peperangan. Tu ulama-ulama dia hubbul watan minal iman, cinta kepada tanah air sebahagian daripada iman. Walaupun kita nak marah setara mana pun kepada siapa pun, tetapi wajib kita menjaga akan keamanan negara kita. Tolong perbetul, tolong pereda, doa supaya Allah Ta'ala menjaga, jauhkan negara kita daripada fitnah. Pasal apa? Kalau perang, kita nak mengaji pun tak boleh. Kalau perang, tengok Syekh Ali Subuni di Syria, dihambat duduk tak boleh duduk di Syria. Bashar nak bunuh, maka terpaksa duduk di Turki. Wafat kemarin di Turki pada hari Jumaat, dikebumikan kemarin pada hari Sabtu, bersebelahan dengan Perdana Menteri Turki yang dulu. Orang Syria tak boleh duduk dalam Syria. Habis anak beranak, habis rumah, habis pengajian, katuk semua. Ini nikmat keamanan ni kita jaga dan kita berdoa supaya Allah Ta'ala jauhkan negara kita daripada fitnah, dan Allah Ta'ala jagakan negara kita ni dengan keamanan yang kita kecapi selama ini. Hubbul watan minal iman, cinta kepada tanah air itu sebahagian daripada keimanan. Ni kemarin ni, sehari dua ni putih hubungan. Dalam masa 2 hari ni dia suruh balik semua rakyat Korea tu ke negeri dia. Duta pun katuk, kerajaan kita pun suruh katuk, mereka pun balik. Ni kita minta selamat. Tak ada peperangan, tak ada kacau bilau, tak ada yang dikatakan benda-benda yang tidak baik yang berlaku terhadap negara kita. Habis. Tengok di Syria, Allahu Akbar, budak mati, baby mati, rumah binasa, anak tak ada pak, anak mati mak. Selera. Nauzubillah. Habis. Dan diharamkan memaki hamun dan mengumpat. Oleh kerana nak jaga kehormatan seseorang, haram kita maki orang, menjatuhkan maruah orang depan orang, dan mengumpat dan sebagainya daripada perkara yang menghilangkan kemaluan, yakni kehormatan dan kehormatan seseorang itu. Baik, ini berlaku kepada seorang Habib di Yaman. Orang fitnah dia, fitnah. Dia ni ahlul bait, dia diam, dia sabar, dia redha. Ini ujian. Orang yang fitnah datang meminta ampun kepada dia. Dia kata, aku terima. Kamu nak minta maaf kepada aku ampun. Tapi besok ni ambil bulu ayam, hang nak mai ke sini, hang tabung. Baik, lepas tu kutip balik. Dia kata, mana boleh kutip, terbang habis dah. Macam itulah fitnah yang hang berikan kepada aku. Walaupun hang minta maaf kepada aku, tetapi fitnah itu sudah bertebaran jauh, sudah sampai kepada orang lain. Maka di situlah diharamkan kepada kita melakukan fitnah sehingga menjatuhkan akan muruah kehormatan yang lain. Jadi kita berhenti di situlah. Kelima, Syekh Aminah. Syekh duduk di highway. Satu lagi, keenamnya memelihara harta. Maka wajib dipelihara akan dia akan harta daripada membinasakan dia dengan ketiadaan membazir oleh syarak. Ketiadaan membenar oleh syarak. Contoh, kalau orang curi harta kita, macam mana hukum? Kalau sampai had diadili, tanya dulu, sebab apa kamu curi? Saya tak ada nak makan langsung. Tak boleh potong tangan dia. Hanya memindahkan daripada had kepada takzir, kurung dalam penjara dulu, bagi dia insaf. Lepas tu dia nak keluar penjara, kena fikir apa kerja dia kita nak bagi. Kalau kita tak bagi kerja, dia curi pula. Tu adilnya Islam. Adilnya Islam. Tangkap memang kaya, memang suka penyuri, tu kena kerat. Dia tak kerat, dia buat pula. Kerat tu pula untuk menjadi pengajaran kepada yang lain, jangan buat. Kemudian untuk menghapuskan dosa dia. Tengok di Mekah,
Masuk waktu zaman dulu lah, bukan zaman la zaman tarik pintu kedai tu. Dulu ni Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kedai mah katuk dengan kain macam katuk meja ni. Tak ada orang curi. Pasal apa? Kalau curi dihukum dengan hukuman yang adil, maka menjadi aman, menjadi elok di sesuatu tempat yang menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Almarhum Tuan Guru Harun Din, dia mati di California, dan di situ pernah tertegaknya hukum Allah Subhanahu wa taala yang bernama negara khalifah ditukar kepada California. Kita kata Tok Guru kita mati di sana nak kesian. Kita tak faham apa rahsia yang Allah buat, kerana dia ni cinta sangat kepada hukum syariat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kan dia diberi oleh Allah meninggal di tempat pernahnya tertegak hukum Islam di muka bumi itu, California. Dulu nama khalifah pernah tertegak di bumi itu. Ni had ni pernah tertegak di hak kita mengaji ni. Orang murtad diberi hukuman macam ni, orang mencuri hukuman macam ni, orang zina hukuman macam ni, orang menghilangkan akal hukuman, pernah tertegak di California. Tu Allah Ta'ala memberi kepada mereka di samping. Baru kita kata, oh sejarah macam tu rupanya. Allah Ta'ala takdirkan begitu rupanya. Baik. Keenam, harta maka wajib dipelihara akan dia daripada membinasakan dengan ketiadaan membenar oleh syarak. Syarak tak izin untuk ke arah tu belanja. Kita belanja, haram hukum dia. Kerana inilah diharamkan mencuri, berjudi, membazir. Sehingga dalam kitab fiqh, orang yang safih namanya, tak pandai jaga duit. Ada 1,000 habis, ada 4,000 habis, ada 10 habis. Bahkan hutang pula, duit dia kena tahan. Pasal apa? Kerana dia tidak ada kemampuan untuk mentadbir harta dia, menyebabkan harta dia habis, maka kerajaan kena sita, kerajaan kena tahan, kerajaan tak boleh membenarkan dia ni menguruskan harta dia sendiri. Kena ada orang yang mentadbir. Tu safih. Ada duit nak buat apa, kira nak habis. Habis tu pula bukan kepada kebajikan, kepada benda yang tak ada faedah. Na'udzubillah. Maka wajib memelihara harta, tak boleh mencuri. Kalau mencuri apa hukum? Berjudi. Kita dengar mencuri ni jahat. Kadang-kadang kita tak mengaji fiqh, kita tak sedar kita curi. Ambil harta orang tak minta izin, curi tu. Ambil harta orang tak minta izin, curi. Sejadah dia kita tak minta kat dia pun. Kita kata saya ikut nak sembahyang ambil jadah hang sana. Kita tak abang kat dia. Dia tengok kita guna jadah, kita terasa dia ni tak apalah. Kalau orang mengaji redalah. Tapi kalau orang hak tak mengaji, duk makilah hati. Maknanya dia curi sebab tak minta. Walaupun sekali dia bagi balik. Ketika dia guna tu dalam keadaan hukumnya curi. Sebab tak minta izin, tak minta reda. Apa hukum solat? Solat sah, pahala tak dapat. Kerana kita solat di atas sejadah yang tidak kita minta izin. Kita duk sebut curi, kita kata jahat. Tapi kalau kita tak mengaji betul-betul bab curi, takut-takut kita pun jadi tak sedar. Menggunakan mentadbir harta orang tanpa izin, hukumnya curi. Walaupun kita bagi balik. Hati kita kena, dalam fiqh ni kita kena jelas. Misal aku nak sembahyang, nak guna saat sejadah. Ni aku nak sembahyang saat ni, aku nak guna saat kem belekat, kita pi mana-mana hotel, pi berjalan. Ni aku nak guna saat minta redha, minta hebah, minta redha, kena jelas dalam Islam. Dia kata ambil lah, kita tak apa, ambil. Nak ambil apa, ambil lah. Tak apalah, dah kita kira dulu. Tapi kalau duk senyap lagu tu, tak boleh hukum dia. Tak boleh. Habis. Pi ke hotel duk 2 bilik, 2 orang. Tapi duk 4, makan 4-4. Kena bayar 2. Kena bayar 2 lagi, kena bayar. Tak bayar, tu semayang kita payah. Zikir tak masuk, semayang tak khusyuk. Sebab kita makan syubhah. Tu tak syubhah dah, memang curi betul.
Nak buat lagu mana? Kalau kita nak makan murah, makan kat kedai kaki lima. Kalau nak makan hotel, kena bayar mahal. Lagu tu lah. Sebab kita bayar dua. Tu. Nak menjaga kerohanian, nak membersih tu. Seperti makan riba, tak boleh. Berjudi, mencuri, berjudi, membazir, menipu, membelanjakan kepada orang yang tidak dibenarkan oleh syarak. Orang taja kuliah, ni taja pesta maksiat, tak boleh. Guna kepada harta tak kena. Dan mengembalikan harta dengan jalan yang haram, dan mengambilkan harta dengan jalan yang haram, seperti makan riba, mengambil cukai yang tak diizinkan oleh syarak, memakan suap rasuah, ar-rashi wal murtashi finnar, orang yang memberi dan menerima rasuah itu di dalam neraka, na'udzubillah. Ar-rashi wal murtashi finnar, dan sebagainya daripada pengambilan yang haram, na'udzubillah. Ini kita kena jaga dalam bab harta kita. Itulah 6 perkara yang dinamakan dia kuliah yang 6. Jaga agama, jaga akal, jaga diri. Kita sebut-sebut 6 tadi. Jaga muru'ah, jaga harta. Itu semuanya 6 yang berlaku pada manusia sebagai asas dan pokok bagi seorang yang beragama Islam selama hidupnya di dalam dunia ini. Perlu ditegakkan akan 6 hukum ini sebagai asas untuk membina yang dikatakan kehidupan di dalam kehidupan masyarakat kita. Dan daripada 6 itulah tercabangnya beberapa banyak hukum agama. Yang terlebih besar daripada 6 itu ialah agama. Yang lebih besar daripada 6 itu ialah agama, dan yang 5 lagi boleh dikata hak yang 6 tu, hak paling besar jaga agama. Hak 5 lagi tu besar juga. Hak paling besar sekali jaga agama kita. Dan yang 5 lagi boleh dikatakan barang yang ada di bawah agama itu. Maknanya pokoknya kita jaga agama, insya-Allah kan. Hak yang 5 lagi terjaga. Apabila kita jaga agama, kita jaga akal, kita jaga diri kita, kita jaga yang dikatakan harta, kita jaga harta dan seumpamanya. Pokoknya kita menjaga agama. Nak jaga agama tu kita belajar ilmu asas yang berkaitan dengan fardu ain, insya-Allah terjaga kesemuanya. Tu orang tanya Syekh Fahmi, macam mana nak hindar daripada fitnah akhir zaman? Maka Syekh Fahmi jawab, belajar 3 ilmu utama, iman, Islam, ihsan, tauhid, fiqh, tasawuf, insya-Allah kita ni Allah Ta'ala jaga daripada terkena daripada fitnah akhir zaman. Itu jawapan daripada Abuya Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Dan sebesar barang yang boleh jadi rosak agama itu riddah, na'udzubillah. Perkara yang boleh merosakkan agama, murtad, riddah, na'udzubillah. Yakni riddah, murtad tu keluar daripada Islam, na'udzubillah. Wal-iyazubillah min dhalik. Kita minta lindung dengan Allah daripada riddah, murtad itu, na'udzubillah. Kerana jadi kafir seorang dengan dia, dengan murtad riddah itu, dan gugur segala ibadah, na'udzubillah, ibadah-ibadah yang sebelum daripadanya, na'udzubillah. Kita minta jauh. Jadi kita berhenti di situ. Untuk menjaga agama, kena jaga diri kita supaya jangan murtad. Maka dia akan sebut nanti perkara-perkara yang boleh menjadi murtad. 3 benda yang kita maklum. InsyaAllah dalam 2 kali lagi kita habislah Misbahul Munir kita. Sekali ataupun 2 kali lagi insya-Allah habis. Bismillahirrahmanirrahim. Kita rehat saat lagi Tuan Syekh mai dalam perjalanan. Kita sambung satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam wa huma min a'zamin ni'am wa kafa bihima min ni'mah. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi